Halo semua, dalam video ini kita akan bincang soalan penilaian akhir bagi tahun 2019. Seperti apa yang kita boleh lihat kat sini, soalan dia mesti, soalan PA tu dia mesti berpakan kamu senarai rumus juga. So kamu jangan panik lah kalau kamu tak dapat hafal formula tu, kamu boleh rujuk kat sini. That's why secakap kita kena faham apakah maksud formula tu. Kalau tak kan walaupun dibekalkan dengan rumus, kamu tak tahu macam mana nak guna. Okay, so next dia akan bagi kita jadual taburan normal pegawai juga. Okay, so sekarang kita terus tengok soalan pertama. Okay, soalan dia macam ni. Cari julat bagi set data berikut. Okay, so kehendak soalan nak cari julat. Okay, set data yang diberi itu adalah set data apa? Data yang tak terkumpul. Okey, so bila kita nak cari data tak julat bagi data tak terkumpul, senang saja. Kita nak ambil apa? Nilai yang terbesar tolak dengan nilai yang terkecil. Okey, so kat sini nilai yang terbesar tu okey, 28. Betul tak? Okey, dan nilai yang terkecil adalah 2. So bila kita nak cari julat, okey, julat dia, okey, kita mesti tulis dalam di ruang jawapan julat adalah sama dengan apa? Nilai terbesar iaitu 28. Okey. Jangan lupa tolak dengan negatif 2. Kat sini dia ada negatif. Kamu jangan lupa, jangan abaikan negatif. Kebanyakan pelajar akan lupa. Okey. So kalau kita tulis macam ni saja, nilai terbesar tolak nilai terkecil, kat sini saja kamu dah dapat first mark dah. Okey. Maksudnya kamu faham soalan. Kejar 1. Okey, K1. Maksudnya step kamu betul lah. Okey. Lepas tu negatif jadi positif. So kita akan dapat 28 tambah dengan 2. So akhirnya jawapan sebab sini 2 markah saja kan. So akhirnya 30, nilai kita betul. So ini adalah N1. Okey. Itu je. So kita dah dapat 2 markah dah. Okey. So sekarang kita teruskan. Jadual 1 menunjukkan taburan umur bagi 40 orang pekerja di sebuah syarikat. So kat sini kalau kamu lihat memang untuk jadual ini dia ada selang kelas, betul tak? So data yang diberi merupakan data terkumpul. Okey, data terkumpul. Ingat So soalan, kehendak soalan tu apa? Tentukan selang kelas H. Ini adalah kehendak soalan dia dan hitungkan julat. Okey, soalan dia satu soalan tu B tu dia tanya dua benda. So H tu sangat senang saja kan, senang kelas. Masih ingat tak? Okey. So kita tahu okey 21 sampai 25 saiz dalam kelas kita adalah 5. Kamu jangan cakap 4 jangan ambil 25 tolak dengan 21. Okey. So kita kena ambil apa? Upper boundary, okey, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Okey, 25 sempadan atas tu 25.5 tolak dengan okey, sempadan bawah tu 20.5 sama dengan 5. So 5 ini merupakan saiz selang kelas. So setiap selang kelas tu memang saiz dia memang sama punya, sama pattern punya. So normally kalau kamu tahu macam ni kan. So kamu tak perlu kira pun sebenarnya. Kamu just tengok pattern 1 6 1 6 1, yang lain yang last kali mesti 6, betul tak? So sini 45 dah, seterusnya 46 sampai berapa? Nampak tak? 50505 mesti kosong lah. So tadi dah 45 dah. 46 sampai 50. Kita buat macam ni. So kalau kamu tulis saja, kita tahu okey, selang kelas H2 adalah 46 sampai 50 tahun. Okey, so dapat ini saja kita dapat nilai 1. Okey, 1 markah dah dapat dah. Okey, seterusnya soalan nak cari julat. Okey, sama sajalah. Kalau kamu ingat julat tu mesti nilai terbesar tolak nilai yang terkecil. Tapi kat sini, kalau kamu nak cari nilai terbesar, kita tak boleh terus ambil 50. Sebab mengapa? Dia adalah dalam selang kelas. So untuk mewakili kelas ini, kelas yang terbesar kat sini 46 sampai 50, kalau saya nak cari nilai yang mewakili dia, memang kita kena buat apa? Kena cari titik tengah untuk kelas ini. Okey, so saya kena, kalau titik tengah tu saya ambil
46 tambah dengan 50. So, saya just bahagi dengan 2 sahaja. So, lepas tu saya kena nilai yang terbesar kan ini. Saya kena tolak dengan nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil mesti muncul di apa? Di selang kelas yang terendah ini. Okay. So, saya nak cari titik tengah dia lah. 21 tambah dengan 25 bahagi dengan 2. Okay. So, seterusnya kita akan dapat apa? Yang ini 48 tolak dengan apa? Tolak dengan 23. Betul tak? Okey, seterusnya 48 tolak 23, tekan kalkulator, kamu just dapat jawapan 25. So dari sini kan, kalau tadi kamu dah ada buat yang ini, nilai yang terbesar, titik tengah untuk kelas yang terbesar, tolak titik tengah untuk kelas yang terkecil yang ini, kamu dah dapat kerja K1. Okey? Dan nilai kamu N1 akhir, mark yang terakhir tu betul, memang betul, kamu akan dapat markah penuh lah. So, muka surat yang pertama, 5 markah dah skor habis soalan pertama kan. Okey, so sekarang kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua yang kat sini kan, jadual 2 menunjukkan allowance mingguan. Okey, kamu tengok saja pun tahu dah kan, betul tak? Ini adalah merupakan apa? Data terkumpul sebab dia ada selang kelas. Okey. So selang kelas kat sini, saiz selang kelas tu berapa? Jangan terus cakap 9 lah, ingat lah. Sebab kalau kamu tengok kat sini, saiz selang kelas dia, kalau kamu kira start from 50, 51 sampai 59, dia memang saiz selang kelas ada 10. Okey. So kat sini dia cakap yang diterima oleh 60 orang pelajar. So memanglah kalau okey, normally kalau soalan tu tak bagi kamu kekerapan longgokan, kamu kena buat sendirilah. Kalau kamu kena buat sendiri, soalan tu dia cakap, okay, all together pelajar tu ada 60. So kekerapan longgokan kamu sampai, kamu campur sampai akhir mesti sama dengan 60. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, dia nak cari apa? Dengan menggunakan rumus. Okay, jangan lupa, kalau dia cakap guna rumus, kamu mesti kena guna cara itu sahaja. Okay, so masih ingat tak rumus median kita? Kalau untuk siapa yang lupa, jangan risau. Dalam peperiksaan yang PA tu kan, okay, memang dua diberikan. So kamu just tengok sajalah untuk dalam senarai rumus ni. Saya nak cari median. Okay, inilah rumus median kita. Tapi yang penting tu kamu kena faham lah. Okay, apakah setiap nilai kat sini. Okay, alphabet kat sini dia mewakili nilai apa? L tu lower boundary of the median class. Betul tak? LM. Dia letak M tu median class. L tu lower bound. Okay, sempadan bawah. Okay, so tambah dengan apa? N huruf besar. N huruf besar tu apa? Masih ingat tak? Okay, maksudnya okay, total kekerapan longgokan kita iaitu 60 lah. Okay, maksudnya kita punya size sample kan? Okay, kita ada berapa kat sini? 60. So kita just ambil 60 bahagi dengan 2. Mengapa nak bahagi 2? Sebab kita nak cari median. Median di tengah-tengah. Betul tak? So lepas tu kita kena tolak dengan F. Kat sini dia salah dah. Okay, so kita tak boleh tolak dengan frekuensi. Yang ni F huruf besar. Yang bawah tu huruf besar, huruf kecil. Nampak tak? Dua-dua juga F. Tapi untuk F ini merupakan apa? Kekerapan longgokan. Okey, ini kekerapan longgokan sebelum, mesti ingat, dia mesti sebelum kelas median. Okey, dan ini F huruf kecil ni adalah bilangan, okey, atau kekerapan pelajar, okey, dalam kelas median. Okey, so ingatlah, dia berbeza tau. Yang F tu longgokan, huruf besar tu longgokan. Yang F huruf kecil tu hanya kekerapan sahaja. So C tu adalah size selang kelas kita. Okay. So sekarang, sebab kita belajar kan. Okay, so sekarang saya nak kamu semua ingat balik apakah formula rumus kita. Okay, kalau boleh lah dalam peperiksaan, kalau kamu dah mahir, kamu tak perlu rujuk, kamu dah tahu. Okay, boleh ingat. Buat dengan cepatlah. Lower boundary maksud of the median class. Maksudnya apa? L tu sempadan bawah. Betul tak? Untuk kelas median kita. Tambah dengan apa?
kita kena tambah dengan 1/2 darab dengan huruf besar N. Maksudnya N huruf besar tu apa? Sample size untuk data kita. Okay. So, lepas tu kita kena tolak dengan huruf besar F. Huruf besar F tu kekerapan longgokan lah. Okay. Tapi untuk yang ini mesti sebelum kelas median lah. Okay. Dan F huruf kecil M tu maksudnya F huruf kecil tu bilangan pelajar. Kekerapan untuk kelas tersebut kan. Untuk kelas median. Lepas tu C tu merupakan apa? C tu adalah size selang kelas kita. So ingat jangan terus ambil yang 59 tolak dengan 50. Apa yang kita kena buat tu kena ambil apa? Upper boundary, sempadan atas. Okey, 59 di antara 59 dengan 60 tu adalah 59.5. Kamu kena tolak dengan apa? Sempadan bawah. Okey, 49.5. So ini cara kita cari nilai C tau. So sebenarnya kita dapat 10. So size selang kelas kita adalah 10. Okey, so kalau kamu dah tahu formula, sekarang kita boleh cari dah. Okey, untuk kalau saya nak cari median. Okey, so first of all, saya kena tahu apa dulu? Kelas median saya dulu. So macam mana nak cari kelas median? Masih ingat tak? So kita cari tempat sini sajalah. Yang inilah. Okey. Macam mana? Kita ambil 60. Okey. Sebab kita data kita ada sampai, kalau kamu campur semua memang dapat 60 kan? Okey. Kalau data kita ada 60, okey, median maksudnya dia di tengah-tengah. So kita ambil 60 bahagi dengan 2. So kedudukan median kita di mana? Di tempat ke-30. Betul tak? Okey. So tempat ke-30 tu muncul di mana? Dia muncul di kelas ini. Betul tak? Sebab mengapa? Kalau kamu tengok lihat kekerapan longgokan kan. Okay, start from 1 bilangan pelajar yang pertama sampai 6 tu dia memang di kelas pertama. Lepas tu 6, lepas tu 7. Betul tak? Start from 7. 7 sampai 16 di kelas yang kedua tu. So kelas yang ketiga dari 17 sampai 32. So 30 tu maksudnya dia di antara sini. Betul tak? So maksudnya kelas median kita adalah sama dengan dia memang di sini. Okey, di antara 70 hingga 79 tahun. Okey, so ini merupakan kelas median kita. Ingat so sebelum kita nak cari median memang kita kena cari kelas median dulu. Okey, ini kelas median. So tadi kita dah cakap lower boundary. So lower boundary maksudnya sempadan bawah. Okey, untuk kelas median ini sempadan bawah tu apa? Di depan 70 kan. So di antara 69 dan 70. So kita dapat 69.5. Okey. So tambah dengan apa? Yang ini tadi kita dah dapat cari dah. 60 darab dengan 1/2. So saya dapat 30 lah. Tolak dengan apa? Okey. So saya rasakan. Okey, saya rasa macam ni dulu. Saya tulis dengan baik-baik. Okey. Sebab okey, 1/2. Kalau tak kan nanti lupa pula. So yang N huruf besar tu maksudnya 60. Sample size kita lah. Okey, sample size kita. Kena tolak dengan apa? Huruf besar F. Okey, kalau huruf besar F tu bermaksud apa? Dia bermaksud kekerapan longgokan. Okey, sebelum kelas median. Kalau kelas median kat sini, sebelum kelas median tu di mana? Di sini. Okey, ini kelas median kita. Sebelum kelas tu di sinilah 16 lah. Okey. So kita kena tolak dengan 16. Okey. Tolak dengan 16. Dan lepas tu saya kena bahagi dengan apa? Huruf kecil F M. M tu untuk kelas median. Huruf kecil tu sinilah. 16 juga. Okey. So 16 ke atas dengan bawah tu berbeza tau. Okey. Yang atas tu kita ambil dari apa? Dari sini. Okey. Kekerapan longgokan. Okey. Untuk sebelum kelas median. Okey. Dan yang bawah F tu adalah frekuensi kekerapan untuk kelas median.
Dan C tadi kita dah dapat 10. So just letak kat sini sahajalah. Okay, seterusnya cara kita nak tekan kalkulator tu penting sebab sini kita nak tulis step dia kan. Okay, 69.5 saya tulis kat sini. Tambah dengan, okay, so sekarang saya nak kira tempat ini dah. Macam mana kita nak kira? Okay, so nak show kalkulator juga sebab sometimes kamu akan tekan silap. So ingat bila kamu nak tekan kan, kita kira dulu yang atas. Senang saja kan? 1/2 darab dengan 60. So kita tahu 60 bahagi 2 lah. Okay, 60 bahagi 2. So kita dapat 30. So bila saya dapat jawapan kat sini, saya tolak dengan 16. Okay, so cara ini kita buat dulu yang jawapan di atas. So kita tahu, oh 14 di atas. Okay, jangan padam. Sebab lepas tu kita kena per 16. Kalau kamu nak per, boleh juga per 16. Okay, per 16 jawapan dia. Okay, atau bahagi 16. Okay, 14 bahagi 16. So saya dapat jawapan lah 0.875. Tapi jangan lupa saiz dalam kelas kita 10. Saya darab dengan 10. So jawapan kita dapat 8 point berapa? Okey, so saya guna ni ya. Okey, so 8.75. Nampak tak? Okey, so sekarang kita just tambah dengan 69.5. So jawapan kita dapat 78.25. Sama dengan 78.25. So ini merupakan median kita. So kalau kita nak buat marking kan, 2 markah. Mesti kalau step kamu yang pertama tu K1 ini betul. Sampai akhir nilai kamu N1. Itulah. Okey, cara kita. Senang saja kan? Okey, so seterusnya kita tengok soalan yang B tu. Soalan nak cari julat antara kuartir. Jika diberi kuartir pertama adalah ini. Ini adalah Q1. So kalau nak cari, masih ingat tak? Kalau nak cari julat antara kuartir, macam mana kita nak buat julat antara kuartir? Kita mesti kena cari apa? Julat antara kuartir. Kita kena cari, ambil kuartir ketiga, betul tak? Atau Q3 ya. Tolak dengan, normally kita tulis Q lah, kuartir. Okey, kuartir ketiga. Kita tolak dengan kuartir pertama. Dan kuartir pertama sudah diberi. Okey, jawapan dia dah diberi 68.5. So, apa yang kita nak buat tu kita nak cari apa? Kuartir yang ketiga sahaja. So, masih ingat tak? Formula dia sebenarnya sama. Dia hanya apa? Dia hanya tukar sikit saja. Yang ni Q3 kan? So, saya nak cari lower boundary untuk kelas median kuartir ketiga. L3 lah. Tambah dengan apa? Okey, kuartir pertama tu kita kena ambil apa? 3/4. Betul tak? Darab dengan berapa? 60. Okey, yang N ini 60 lah. Lepas tu tolak dengan F huruf besar. Okey, kalau kamu dah tahu dah kan? Okey. Kamu kena tahu dulu. Okey, untuk kelas kita tu kan 60. So kalau saya nak cari kelas kuartir ketiga tu berapa? So saya kena ambil 3/4. So saya darab dengan 60 lah. Okey. So apa yang saya dapat tu berapa? 60. So saya bahagi dengan 4 darab 3 lah. So kamu akan dapat 45. Betul tak? Okey, kedudukan kuartir ketiga tu dia di sini. Kuartir ketiga kan 45. So maksudnya di antara yang 33 sampai 46. So memang kat sini merupakan kelas apa? Kelas untuk Q3 kita. Okey? So kalau kamu dah tahu sebenarnya tadi kan, okey, apa yang kita buat tu memang macam ni sahaja. L3 tu, nah kalau kamu dah tahu boleh tulis-tulislah. L3 tu berapa? Lower boundary untuk kelas Q3 kita. So 80 lower sempadan bawah tu. Okey, so kurang daripada 80 maksudnya 79.5 lah.
Okey. So tolak dengan F. F huruf besar tu maksudnya kekerapan longgokan sebelum kelas Q3. So kat sinilah 32. Okey. Dan bahagi dengan apa? F yang M kan? Tapi sini kita tukarlah jadi F3 lah. So 14. Masih ingat tak? Memang kita akan ambil macam ni punya kan? Tolak 32 bahagi dengan 14. So darab dengan apa? Darab dengan 10. Okey. So kalau kamu dapat yang ini, sebenarnya ini adalah nilai apa? Nilai untuk Q3 kita. Okey. So nilai untuk Q3 kita. Kamu boleh buat secara asing. Okey. Cari dulu Q3. Lepas tu baru tolak dengan apa? 68.5. Sebab soalan tu dah beri. Q1 tu adalah sama dengan 68.5. So sekarang apa yang kita nak buat tu. Okey. So kita kira lah nilai kat sini. So show step untuk kamu semua untuk tekan kalkulator. Macam mana kita nak tekan? Okey, so senang sajalah. Okey, so first of all bagi saya akan pilih yang belakang dulu, betul tak? So macam mana kita nak kira? 3/4. Okey. So sama dengan saya darab dengan 60 dulu. Saya buat macam perlahan-lahan. So saya dapat 45 lah. Depan tu 45. So lepas tu saya tolak dengan 32. Sama jawapan saya ada kan? Okey, yang atas tu saya dapat 13 bahagi dengan 14. 14 tu bahagilah maksud dia. Okey? So, ingat tak? 3, okey, kamu boleh tekan per 4, darab dengan 60, tolak dengan 32. Okey? So, bahagi 14. Okey? So, darab dengan 10, saya akan dapatlah 9.28. Jangan lupa kat depan ada tambah dengan 79.5. So, apa yang kamu akan dapat? 88.79. Ingat lah. 88.79. So, kita just tulis saja kat sini lah. 88.79. Okey, ingatlah. 78 tapi belakang ada 5. Kita kena masukkanlah, bundakan jadi 79. So tolak dengan berapa? 68.5. Okey. Q1 Q3 tu 88.79. Tolak dengan Q1 68.5. So kita dapatlah jawapan. Berapa? 20.29. Itu je. Okey, senang saja kan? Okey. So sekarang kat sini kan macam mana kita nak dapat berapa markah? 3 markah. So senang saja. So dia tengok asalkan kamu ada dapat 88.78. Step ini kamu betul. Sini saja kamu dapat kejar. Okey, dapat K1. Okey? Sebab mengapa? Kamu ada formula ini untuk dapatkan Q3 dan kamu dapat jawapan. Okey, sama ada dapat jawapan ini atau ada jaran kira ini betul, kamu akan dapat K1. Lepas tu, kamu tahu ambil yang Q3 tu tolak Q1, sini dapat 1 markah lagi, kejar 1. Dan last sekali, jawapan akhir sekali nilai tu betul N1. Okey, so 3 markah kat sini. Okey, so sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Okay, so soalan dia macam mana? Apa yang diberi kat sini. Tengok saja data yang diberi mesti data tak terkumpul. Betul tak? So, apakah soalan dia? Seorang pensyarah college vocational ingin menghantar seorang pelajar ke pertandingan kuis pintar matematik. Beliau telah memilih 6 orang pelajar untuk menduduki satu penilaian dalaman. Berikut merupakan markah pelajar-pelajar tersebut. Okey, so ini merupakan markah kita lah. Betul tak? Okey, ini markah yang pelajar tu, 6 orang pelajar tu. So soalan dia nak cari apa? Variance. Okey, soalan nak cari variance. Masih ingat formula variance tak? Okey. Senang saja kan? Okey, kita kena ambil apa? Kita kena cari dulu mean dia, betul tak? Kita kena cari mean dulu. Okey. Mean. Okey. Lepas tu kita nak cari apa? Dia banyak cara lah, dia ada banyak formula. Okey, ada 2 formula. Okey, kalau kamu masih ingat kan.
Okey. Kamu boleh rujuk balik untuk variance. Sinilah, inilah. Okay, ini merupakan salah satu formula kita. Okey, X bar square ini merupakan mean kita. Okey, ini mean. Mean square. Kita cari dapat mean dulu, lepas tu kita square. So yang depan tu summation of X square. So maksudnya kamu nak cari apa? Bahagi dengan N. Maksudnya kamu nak cari purata untuk setiap nilai dalam data kamu, kamu kena squarekan dia. Okey, nak carikan nilai itu. Okey, so senang saja kan? Okey, atau kamu boleh buat dengan cara ini juga. Okey, formula macam ni kan? Masih ingat tak? Okey, kamu ingat satu pun okey dah. Okey, kalau tak kan? Okey, kamu ambil setiap nilai X tu, tolak dengan apa? Mean kita. Okey, X bar square. So, kita cari purata dia. Bagi dengan N lah. So, ini juga merupakan salah satu formula. Kalau kamu masih ingatlah untuk variance kan. Okey, so senang saja. Okey, macam mana kita nak buat? Okay, first of all, bila dia panggil kamu cari variance kan, 4 markah tau. Okey, so 4 markah tu, kalau kamu nak dapat markah yang pertama, senang saja. Apa yang kita kena buat? Cari dulu mean dia. Okey, cari dulu mean. Okey, nak cari variance, kena cari mean dulu. Ingat ah. Okey, macam mana cari mean? At least kamu dapat first mark dulu. 86 tambah dengan 76 tambah 90 tambah dengan 91 tambah 82 tambah 79. Okey, just tulis macam ni. Okey, kita bagi dengan apa? 6. So akhirnya kamu dapat, oh jawapan saya dapat 84. So kat sini saja, sebenarnya kalau kamu cari purata ini, kamu dah boleh dapat K1 dah. Okey, yang ini dah betul K1 dah. So nak cari variance, kamu cari dulu mean lah. Okey, so tengok kamu nak guna formula apa sahaja. Okey, so dia banyak cara kalau nak cari mean tu. Okey, so untuk apa yang saya nak buat tu, senang saja. Kita guna formula yang depan tu lah. Okey, formula apa? Kalau dia nak cari variance, variance tu sigma square, betul tak? Okey, macam mana formula dia? Summation of X square, betul tak? Bahagi dengan N. Maksudnya kita nak cari purata untuk X square lah. Okey. Lepas tu kita kena tolak dengan X bar. Mean kita tu. Okey. Sini 84. Yang ni lah 84 square. Kita guna formula ni. Okey. So macam mana kita nak cari X bar? Okey. X bar. Summation of X. Bukan X bar. X square. Summation of X square. Macam ni lah. 86 kamu squarekan dia. Setiap nilai kamu squarekan dia. 76 kamu square. Tambah dengan 90 kamu square. Tambah dengan 91 kamu square. Tambah dengan 82 kamu square. Tambah dengan 79. Setiap nilai kamu squarekan dia. Okey. Tambah semua maksudnya summation lah. Nampak tak? X bar. Setiap nilai tu X. X1, X2, X3 kat sini. Kamu squarekan dia setiap nilai X kita. Nampak tak? Lepas tu kita campur sekali. Maksudnya summation lah. Dan bahagi dengan N. Bahagi dengan 6. Okey? Lepas dapat jawapan, kita tolak dengan apa? Tolak dengan mean kita. Yang ini mean. Mean tadi kamu dah dapat 84. Jangan lupa ada square lagi. Kan? Nah, inilah cara kita. Okey? So kat sini kalau kamu kira yang depan tu betul, kamu tahu macam mana tolak, okey, 84 kuasa 2 ni, kamu akan dapat 2 markah kat sini dah. Okey? So kita kira tengok ah. Okey, so keluarkan kalkulator. Okey. Sebab bila tekan kalkulator kamu baru boleh nampak. Okey, so saya tekan yang depan dulu ah. Okey. Kira yang inilah. 86 square tambah dengan 76 square. Kita just tekan macam ni sahaja. Okay, saya besarkan big screen saya ni. Okay, so tambah dengan apa? 90 square. Tambah dengan 91 square. Tambah dengan 82 square. Okay, tambah dengan 79 square. Kalau kamu takut silap, kamu
cari answer dulu. Okey, cari answer dulu baru tambah satu demi satu. Okey, kalau tak kan kamu kena berhati-hatilah. Okey, bahagi dengan apa? Dapat jawapan yang atas 62518 bahagi dengan 6. So saya akan dapat inilah jawapan saya. Betul tak? Okey, inilah jawapan kita. So kamu akan dapat 7086.33. So just tulis sajalah. Okey. Tunggu Okey, keluarkan 708. Okey, kamu boleh tekan ini ABC kan? Kita dapat yang ini. 7086. 7086 dan 1/3 tolak dengan berapa? Tolak dengan 84 square. Okey. So saya dapat 70 berapa? 56. Okey. So apakah jawapan kita? Just tekan calculator saja. Okey. Nah, nampak tak yang ini kan? Okey, saya semula bracket. Okey, sebab ada pecahan saya tekan bracket lebih selamat. Okey, 7086 dan 1/3 tutup kurungan. Lepas tu saya tolak dengan 7056. So dapat jawapan 30 dan 1/3 atau kamu boleh tulis juga 30.33. Okey? Atau kita ada kamu juga boleh tulis dalam bentuk inilah, dalam bentuk pecahan lah. 30 dan 1/3. So just nampak saja macam ni kan. Ini first step kita K1. Step kedua jawapan betul K1. Nilai akhir betul N1. So memang kat sini nampak tak kita dapat 4 markah. Okey? Senang saja kan? Okey, so last kali soalan kita kalau dah dapat cari variance, seterusnya dia nak kamu cari sisihan piawai. Senang sajalah. Masih ingat tak hubungan antara variance dengan sisihan piawai? Okey? Untuk variance adalah sigma square. Okey, untuk ini adalah variance. Kalau untuk sisihan piawai, okey, simbol dia adalah sigma. So maksudnya macam mana kita nak dapat sigma? Kita kena square root kan kita punya variance. Tadi kita dapat 30 dan 1/3 kan. Kita just square root kan jawapan tu sajalah. Kita tengok. Okey, Kira tengok lebih baik kita guna apa? Kita guna yang pecahan. So nanti kamu akan dapat jawapan yang tepatlah. Okey, square root. Okey, ingatlah kena letak kurungan dalam tu sebab memang dia nampak saja pecahan normally kita akan letak kurungan lah. Okey, mewakili the whole thing 30 dan 1/3. Okey, tutup kurungan sama dengan itulah jawapan kita. 5 point. Okey, kita nak ambil 2 titik perpuluhan kan? Okey, atau kamu nak ambil lebih selamat kita ambil 3 titik perpuluhan. Okey, 4 titik perpuluhan. So kamu akan dapat 5.5076. Okey. So jawapan kita 5. Okey. Kalau kamu nak pilih ini dapat jawapan yang inilah. Okey. Atau kamu juga boleh jawapan walaupun berbeza sikit tapi it's okay 30.13 kan. 33. Boleh juga. Okey. Tadi kamu dah dapat jawapan ini, variance kamu. Kamu boleh pilih ini jugalah. Okey. Square root. Yang ini 30.33. So, apa jawapan yang kamu dapat? 5.5073. Okey. So, kita akan dapat kalau yang ini kan. 5.5073. So, untuk soalan ini, 2 markah, betul tak? Nampak? Kalau kamu dah tahu ambil variance kamu tu square root, sini kamu dapat markah pertama lah.
akhir sekali kamu tahu, okey, kena bundakan tak? Kalau kamu ada bundakan, jawapan betul, nilai 1 lah. Okey? So, itu sahaja untuk hari ini. Okey, hopefully kamu belajar sesuatu lah. Okey, thank you semua.